Pertama sekali kena faham, selain daripada kita ada pilihan antara dua watak, Muhyiddin dan Anwar, kita pilih Anwar. Baik. Kerana Anwar tidak pernah menganiaya kita. Baik. Pilihan kedua ialah kerana masa depan UMNO. Kalau UMNO memilih untuk bekerjasama dengan Muhyiddin, bekerjasama dengan PAS, maka 74 kursi yang mereka menang itulah kursi-kursi tradisi UMNO. Kita tak akan boleh bertanding di situ. Sebaliknya, kalau kita bersama dengan kawan-kawan Pakatan Harapan, DAP tak akan kacau kursi Melayu ni. Kita tak perlu nak bagi kursi Melayu kepada DAP untuk bertanding untuk membolehkan mereka menang. Kita cuma jaga kursi Melayu, DAP boleh jaga kursi bukan Melayu. Di kalangan rakan-rakan Pakatan Harapan pun masing-masing ada kelebihan masing-masing. Macam PKR dia lebih di bandar-bandar, di kawasan-kawasan urban, lebih liberal dan sebagainya. Mereka ada kekuatan di sana. Kalau ada perlu kita tukar kawasan, kita boleh bincang. Ada yang UMNO ambil sikit kat bandar, ada yang kat luar bandar kita bagi dia atau pinggir bandar. Mungkin juga kita kena bincang dengan amanah. Tapi ini semua boleh settle. Sebabnya kalau kita lihat dari segi peragihan kursi akhirnya, last kali kursi-kursi yang dulu PN menang itu, siapa akan bertanding di kursi ni? Biasanya orang yang nombor 2 undi terbanyak. Dan ini banyak memberi kelebihan kepada Barisan Nasional. Maknanya peluang untuk BN bertanding lebih kursi berbanding dengan komponen lain dalam Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan sangat tinggi. Kita ada potensi bertanding banyak kursi. Berbanding kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional, kita ada 191 bahagian. Kalau sekarang kita ada 26 kursi. Kalau 26 kursi itu mereka kekal dengan 74 kursi yang mereka menangi. Kursi Melayu yang masih ada yang dimenangi oleh kawan-kawan Pakatan Harapan ada lebih kurang 29. Maknanya kek yang 29 ini je yang kita boleh rebut. Yang kita ada 26 kekal, yang 74 pada Bersatu dan PAS kita tak boleh kacau. 29 ini kalau dengan potensi, dengan track record kejayaan mereka yang dapat 74, kita hanya dapat 26, mungkin kita boleh dapat lagi 5. So 26 campur dengan 5 mungkin 31. Maksimum pun mungkin 35. Mungkin dapat lagi 9. So kalau 31 je kita dapat, kita ada 191. Apa akan jadi dengan 160 bahagian UMNO? Adakah kita nak tutup semua? Ini perkiraan yang bagi saya penting untuk masa depan parti kita, masa depan UMNO. Kedua je, UMNO selama hari ini kita bertanding di kawasan Melayu je. Masalah kawan-kawan MCA, MIC pun mereka juga harap dapat kawasan Melayu UMNO. Kerana kita tahu kita tak boleh dapat undi bukan Melayu. So sampai bila kita nak macam tu? Bila kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan ni, UMNO ni masih lagi parti orang Melayu paling besar. Walaupun ada ahli kita kianat ke, lari ke, tak muni kita ke atas pagar ke, tak nak keluar muni ke, tak boleh nafi ahli kita paling ramai. Parti paling besar dan parti yang mempunyai keahlian orang Melayu paling ramai. Pakatan Harapan hari ini ialah parti yang mendapat dukungan 98% bukan Melayu. Cuma kita bayangkan, Melayu bukan Melayu bergabung. It's going to be the end of racism. Berhentinya politik perkauman. Dan sebenarnya yang Bersatu, yang Mahathir, yang Haji Hadi takut ni, mereka takut akhirnya rakyat nampak di bawah Kerajaan Perpaduan ini Islam terjaga, Melayu okey, bahasa Melayu okey, raja-raja Melayu okey. Last kali dia kata, Kerajaan Perpaduan ni okey. So kenapa kita nak tolak? Mereka bimbang itu. Dan kena faham bahawa Mahathir berjaya memecah belah kaum Melayu. Bila Mahathir berjaya memecah belah kaum Melayu, saya nak beritahu, tidak ada satu parti politik Melayu yang boleh jadi dominan dalam negara ni, yang boleh memerintah dengan aman, damai, stabil tanpa bukan Melayu. No more. Finish. Buatlah kira congak macam mana pun, bila Melayu dah pecah banyak, hanya parti Melayu yang dapat menjalin kerjasama dengan bukan Melayu boleh membentuk kestabilan. Kita ambil contoh hari ini, betapa hebatnya sokongan orang Melayu terhadap Perikatan Nasional. Berapa kursi dia dapat? 74. Tanpa bukan Melayu mereka boleh bentuk kerajaan? Tak boleh. Kalaupun dengan penipuan yang mereka buat peringkat awal itu lagi, tanpa menyedari bahawa mereka melakukan satu kebodohan dengan tidak mengambil kira akta lompat parti yang mereka sudah luluskan sendiri. Katalah realitinya terjadi sebuah kerajaan yang 115 orang. Katalah misalnya tidak ada akta lompat parti, Muhyiddin Perdana Menteri dipilih oleh 115 orang. Cuma bayangkan dengan 115 orang itu, apa yang Muhyiddin boleh buat? Bila dia duduk dalam kerajaan yang 114 orang itu, dia tak boleh sepanjang masa memuaskan hati semua 114 orang itu. Akhirnya dia terkubur, dia tersingkir daripada jawatan Perdana Menteri. Kalau tambah lagi satu, adakah ianya memberi kesan? No way. Tidak ada parti Melayu yang boleh jadi dominan lagi tanpa bukan Melayu dalam negara ni. No more. Tak mungkin boleh berlaku lagi. Itu sebab bagi saya, ramuan hari ini dah cukup cantik. Kerajaan Perpaduan yang dalamnya ada parti terbesar orang Melayu dan juga mendapat sokongan paling besar bukan Melayu. Inilah ramuan kestabilan. Tetapi kalau rakyat lebih cerdik daripada 2018-2022, rakyat bagi sokongan kepada Kerajaan Perpaduan ini, we are going to have a very strong and stable government. Kita akan kembalikan keharmonian negara ni. Kita akan jadikan Malaysia sebuah negara yang cukup hebat.